Amalan Nabi SAW ketika melalui kampung kaum Samud semasa perjalanan ke Tabuk. Ghazwah Tabuk ialah satu ghazwah yang masyhur dan ghazwah Nabi SAW yang terakhir. Ghazwah di sini membawa maksud peperangan yang Nabi sendiri turut serta. Baginda SAW telah menerima berita bahawa Raja Rom sedang membuat persediaan untuk menyerang Madinah. Raja itu sedang marah dengan bilangan tentera yang sangat ramai melalui jalan negeri Syam. Lantaran berita itu, Rasulullah telah bertolak dari Madinah pada hari Khamis 5 Rajab tahun 9 Hijrah. Oleh sebab cuaca terlalu panas dan musuh yang dihadapi pun kuat, maka Rasulullah SAW telah mengiklankan, kita akan menghadapi Raja Rom. Hendaklah kamu membuat persediaan. Rasulullah SAW sendiri mula memungut derma. Dalam peperangan inilah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu telah membawa seluruh harta beliau. Apabila ditanya apakah yang beliau tinggalkan untuk ahli keluarganya, beliau menjawab, saya telah tinggalkan Allah dan Rasulnya untuk mereka. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pula telah membawa separuh daripada seluruh barangan rumahnya, dan kisahnya itu akan disampaikan dalam bab yang keempat. Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu telah menyediakan barang keperluan untuk 1/3 daripada jumlah tentera, dan demikianlah setiap orang telah membawa lebih daripada kemampuan masing-masing. Walaupun demikian, kerana kesempitan hidup yang dialami oleh kebanyakan tentera Islam, maka seekor unta ditunggangi oleh 10 orang tentera Islam secara bergilir-gilir. Oleh itu, tentera itu dinamakan juga Jaishul Asrah, tentera yang dikerah semasa kesusahan. Peperangan itu tersangat dahsyat kerana perjalanan ke medan perang sangat jauh. Di samping itu cuaca pula panas terik yang tiada tandingannya. Sementara itu di Madinah buah-buah tamar sudah masak. Pohon-pohon di semua kebun tamar tegak berdiri dengan buah-buah tamar yang masak ranum. Sebenarnya kehidupan seluruh penduduk Madinah banyak bergantung kepada hasil buah tamar. Bolehlah dibawa Bolehlah dikatakan bahawa itulah masa untuk mengumpulkan rezeki untuk sepanjang tahun. Dalam keadaan inilah datang ujian yang begitu mencabar bagi orang-orang Islam. Dari satu segi, ketakutan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan perintah Nabi SAW yang tidak mungkin dapat disempurnakan tanpa pergi berperang. Dari segi yang lain pula, pelbagai kesempitan terpaksa dihadapi oleh umat Islam, dan salah satu daripada kesempitan itu sudah cukup untuk menjadi penghalang, khususnya kesukaran untuk kehilangan hasil perolehan setahun daripada buah tamar yang sudah masak ranum, tetapi tanpa penolong dan pembantu yang akan menguruskan hasil tamar tersebut. Di sebalik kesempitan itu, ketakutan kepada Allah Subhanahu Wa Taala menguasai mereka. Oleh sebab itulah semua para sahabat radhiyallahu anhu bersama-sama keluar ke medan perang, kecuali para munafikin dan orang yang diuzurkan, termasuk kanak-kanak dan wanita, termasuk juga mereka yang ditinggalkan di Madinah kerana keperluan tertentu. Selain itu, ada juga daripada kalangan sahabat yang meninggal dalam keadaan menangis kerana tidak mendapat kenderaan. Berkenaan mereka, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazana alla yajidu ma yunfiqun, yang bermaksud mereka kembali sedangkan mata-mata mereka mengalirkan air mata yang bercucuran kerana sedih bahawa mereka tidak mempunyai sesuatu pun yang hendak mereka belanjakan untuk pergi berjihad di jalan Allah. Surah At-Taubah ayat 92. Cuma 3 orang sahabat saja yang tidak ikut serta, dan kisah tentang mereka
akan disampaikan nanti. Dalam perjalanan mereka telah melalui perkampungan kaum Samud. Rasulullah SAW telah menutup wajah baginda SAW dengan hujung kain dan telah mempercepatkan perjalanan unta. Baginda SAW telah bersabda kepada para sahabat radhiyallahu anhu, berjalanlah di sini dengan laju dan lalulah di perkampungan orang-orang zalim ini dalam keadaan menangis dan takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dia tidak menurunkan ke atas kamu azab sebagaimana dia telah turunkan ke atas mereka. Nabi yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala lagi rasul dan yang dicintainya melalui tempat azab dengan perasaan takut dan bimbang walaupun dalam keadaan kesusahan yang demikian kerana kesanggupan serta untuk mengorbankan jiwa raga. Namun para sahabat radhiyallahu anhu diperintahkan untuk melalui kawasan itu dalam keadaan menangis supaya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan azab tersebut ke atas mereka. Sementara kita apabila berlaku gempa bumi dan seumpamanya di sesuatu tempat, maka kita menjadikan tempat itu tempat bersiar-siar. Apabila kita mengunjungi tempat-tempat yang ada kesan-kesan tinggalan lama, janganlah menangis. Fikiran untuk menangis pun jangankan menangis. Fikiran untuk menangis pun tidak ada dalam hati kita.